petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Najib penghalang BN menang 2/3. Berita sepenuhnya, ulasan sepenuhnya. Pelbagai pihak dalam UMNO dan BN memang diketahui amat mengharapkan kemenangan 2/3 dalam PRN Johor 12 Mac ini. Semalam, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob juga turut berharap sedemikian. Sudah tentu sebagai mewakili BN, peluang ke arah kemenangan bagi saya adalah baik. Tetapi dalam setiap apapun pertandingan sebelum whistle penamat ditiupkan dan diisytiharkan kemenangan, kita masih tidak boleh katakan kita sudah menang. Seperti saya katakan, kita tidak mahu majoriti mudah di PRN Johor ini. Kita nak lebih daripada majoriti mudah. Kalau boleh kita mahu menang, 2/3 kerusi dimenangi BN, katanya. Soalnya, boleh dan mampukah BN meraih kemenangan 2/3 itu? Berdasarkan pemerhatian awal dan di minggu pertama kempen setakat ini, termasuk meninjau suasana pilihan raya di sekitar Muar serta Batu Pahat pada Sabtu dan Ahad lepas, disertai dengan pelbagai faktor dan kelebihan yang dimiliki UMNO, kemenangan memang tidak mustahil boleh dicapai oleh BN. Jentera yang besar, wang yang banyak, kedudukan sebagai kerajaan, parti pembangkang berlaga sesama sendiri, dan pelbagai lagi adalah antara kelebihan yang dimiliki oleh UMNO dalam PRN Johor ini. Tetapi, pesaing utama BN yaitu PH dan PN tetap dilihat bakal memberi saingan yang tidak mudah ke arah menghalang cita-cita tersebut. Sementara gerak kempen PH kelihatan agak sederhana dan hanya bergerak dalam skala yang tidak besar, manakala PN nampaknya bermati-matian dan berhabis-habisan mahu mengalahkan BN, semua ini tidak harus dipandang mudah oleh UMNO. Terutama dari segi poster, kalau dilihat di sekitar Muar, yaitu tempat kelahiran pengerusi PN, Mahyadin Mat Yassin misalnya, PN lebih menonjol dan boleh dikata telah mengatasi BN. Paling menonjol dalam PRN Johor kali ini ialah serangan yang hebat dan ketara kepada UMNO, terutama kluster mahkamah, berkaitan rasuah serta pembabitan berlebih-lebihan Najib Razak dalam kempen BN. Najib yang sudah dijatuhi hukuman bersalah dan menunggu rayuan di Mahkamah Persekutuan, bukan saja diserang dan dijadikan subjek utama kempen oleh PH dan PN, khususnya oleh Mahyadin, malah juga oleh parti-parti lain yang turut bertanding, seperti Muda serta Pejuang. Dengan ini, hanya kerana penglibatan Najib, ia telah dijadikan lauk paling sedap untuk menyerang serta melemahkan UMNO dan BN dalam kempen-kempen oleh blok pembangkang. Hadi Awang, Presiden PAS yang sebelum ini pernah membawa partinya bersama UMNO dalam Mufakat Nasional, turut tidak ketinggalan menyerang UMNO dan BN dengan melabelnya sebagai parti rasuah serta parti tua yang tidak harus diberi peluang lagi memegang kuasa. Bayangkan, jika tiada penglibatan Najib dalam kempen, sudah pasti UMNO dan BN lebih selamat daripada serangan sedemikian rupa dan tidak terbeban dengan segala macam hal seperti yang dihadapinya sekarang ini. Di sebalik Najib terlihat popular ke mana saja beliau pergi, beban yang terpaksa ditanggung oleh UMNO bersama kemunculannya itu jelas tidak sepadan. Lebih-lebih lagi dengan kedudukan Najib yang sudah dijatuhi hukuman bersalah, namun seolah-olah tiada rasa malu untuk menadah mukanya kepada rakyat untuk merayu undi. Kedudukan UMNO pada dasarnya sudah pun tercemar dengan sendirinya di mata umum. Ia menampakkan seperti UMNO sendiri memberi restu kepada pemimpinnya yang terkait rasuah dan sudah didapati bersalah untuk bebas berkempen. Walhal golongan seperti itu lebih wajar direhatkan sebagaimana amalan sebelum ini. Mujur juga Najib sejak tumbang sebagai Perdana Menteri, beliau tidak lagi membawa Rosmah Mansur ke mana-mana bersamanya. Kalau tidak, satu lagi beban akan menimpa UMNO. Sudah tentu semua ini berbeza
jika Ismail Sabri selaku Perdana Menteri atau Hasni Muhammad, Menteri Besar Johor yang tidak terkait dengan apa-apa kes mahkamah, datang berjumpa rakyat dan merayu undi. Kedudukan keduanya yang masih bersih itu adalah cerminan yang jauh lebih baik buat UMNO. Ismail Sabri dan Hasni walaupun berwatak sederhana, kelebihan mereka ialah tidak membawa kes mahkamah sebagai bebanan untuk sama-sama ditanggung oleh UMNO. Makna kata keberadaan Najib lebih menjadikan ia beban kepada UMNO serta memperlihatkan wajah parti itu yang kekal tidak berubah. Ditambah dengan faktor pengundi muda, peranan media sosial dan keinginan kepada perubahan, serangan berterusan kepada Najib atas kedudukannya sebagai pesalah mahkamah yang pasti sedikit sebanyak ada kesan kepada pengundi. Di sebalik kemenangan tidak mustahil mampu dicapai oleh BN berdasarkan banyak kelebihan yang mereka miliki, kemenangan yang dicapai mungkin tidak seperti yang diharapkan. Terutama jika peratusan keluar mengundi adalah tinggi, impian menang 2/3 barangkali tidak akan tercapai akhirnya. Ditulis oleh Sahbudin Husin, 7 Mac 2022. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Silakan butang salam sejahtera. subscribe Terima kasih dan karena kita bersama jumpa dengan lagi. saya di Bye-bye. Nazilin Unity Channel. Ulasan tanpa sempadan, bongkar jangan tak bongkar, bongkar jangan malu-malu, bongkar sampai terlonde. Hari ini daripada Sinar Harian, satu kutipan laporan berita diterima. Najib mengatakan bahwa Barisan Nasional sedang mendahului di PRN Johor. Sebelum kita teruskan isu pembongkaran, isu ulasan pada petang malam ini, sila tinggalkan komen Anda. Adakah Anda setuju dengan kata-kata Najib bahwa BN sedang mendahului dalam PRN Johor? Ataupun pada pendapat Anda, ada ramai orang macam yang Muhyiddin cakap, ramai datang lihat Najib berkempen bukan karena mereka suka Najib, tapi mereka mau lihat muka perompak, kata Muhyiddin Yassin semalam. Adakah apa yang dikatakan oleh Najib ini hanya bersandarkan pada pengamatan pemerhatiannya semata-mata bahwa ramai orang yang datang ketika beliau berkempen? Walau bagaimanapun menurut Najib, beliau tidak menaruh, masih lagi tidak berharap sepenuhnya, ataupun beliau tidak membuat apa-apa jangkaan terlalu awal, karena menurutnya masih terlalu awal untuk menentukan keputusan PRN Johor tersebut. Dan menurut Najib, yang perlu dilakukan adalah bekerja keras sehingga ke titik akhir kempen tersebut. Dan beliau katakan momentum yang diperoleh oleh BN adalah baik pada minggu pertama kempen PRN Johor berbanding parti-parti yang lain. Jadi walau bagaimanapun kita ucapkan kepada Najib kerana beliau begitu yakin. Dia ada keyakinan bahwa Barisan Nasional sedang mendahului parti-parti yang lain, terutamanya Parti Perikatan Nasional, Pakatan Harapan. Dua parti yang lebih besar, yang besar, dan juga PKR. Jangan lupa, ada juga Parti Pejuang dan Amanah. Ada juga parti-parti warisan, parti muda yang lain. Kita jarang mendengar sekarang kempen muda di media sosial, terutama dia dalam portal-portal berita. Kita tidak tahu di mana parti muda, kedudukan parti muda sekarang bagaimana. Kita pun tidak dapat pastikan bagaimana kedudukan Parti Pejuang sekarang. Sebab yang banyak masuk dalam media sekarang adalah Perikatan Nasional dan sedikit daripada PKR. Kadang-kadang timbul juga lah Tun Mahathir Mohamad. Jadi sebelum kita berpisah malam ini, apa pendapat Anda? Siapa yang akan menang PRN Johor ini? Karena menurut Najib, Barisan Nasional sedang mendahului kempen PRN Johor. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Siapa yang Anda sokong? Adakah Barisan Nasional akan menang besar lagi seperti dalam PRN Melaka dan PRN Sarawak? Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.